Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe ya. Seperti biasa, dalam video ini Cikgu akan membincangkan satu soalan masalah di bawah tajuk sistem persamaan. Sebelum kita bincang cara penyelesaian, cuba kita baca dan fahamkan apakah kandungan soalan yang diberikan. Baik, kita mulakan. Yang penting apabila baca kandungan soalan itu, berikan perhatian, kumpulkan maklumat-maklumat yang penting yang boleh bantu menyelesaikan soalan. Okey, kita teruskan ayat pertama. Okey, ayat pertama perhatikan di sini, diagram shows, maksudnya gambar raja menunjukkan a cuboid. So gambar raja ini menunjukkan ia adalah satu cuboid. Okay, where its height is longer than the side of the base. Maksudnya dalam seterusnya, ayat seterusnya adalah diberitahu tinggi cuboid ini adalah longer than, lebih panjang. So tinggi adalah lebih panjang daripada side of base. Side of base ini adalah side of base. Maksudnya side of base adalah x. Perhatikan ya, x. So side of base adalah x dan tingginya adalah y. So ayat ini sangat penting. Bahagian mana dalam ayat ini sangat penting ialah ya, tinggi adalah lebih besar daripada panjang. Tinggi adalah lebih besar daripada panjang. Maksudnya nilai y mestilah lebih besar daripada nilai x. Itu maksud di sini. So perhatikan maksud daripada ayat pertama yang penting sekali adalah diberitahu ya, y mesti lebih besar daripada x. Ini adalah maklumat pertama yang kita kumpulkan daripada ayat pertama. Okey, lagi satu, ya, bentuknya adalah cuboid. Itu penting. Bentuk itu sangat penting sebab bentuk itu ya, mengapa penting? Sebab apabila kita gunakan formula. Okey. So di sini bentuk adalah cuboid dan kedua, tinggi cuboid ini adalah lebih panjang daripada lebih panjang daripada tapak ya, iaitu panjang tapak. Okey, so maksud daripada sini kita dapati ya, y adalah lebih daripada x. Okey, ini adalah maklumat yang kita dapati daripada ayat pertama. Okey, sekarang kita teruskan ayat kedua. Okey, given the total length of side is 52 cm. Maksud di sini ialah jumlah sisi-sisi untuk cuboid ini adalah 52 cm. Maksudnya apabila kita tambah semua sisi ya, kita tambah semua sisi ya, semua sisi apabila ditambah ya, didapati jumlahnya ialah 52 cm. Ini adalah ya, maklumat kedua yang penting. So maklumat pertama ya, bentuk adalah cuboid. Seterusnya dalam ayat itu juga adalah diberitahu tingginya adalah lebih besar daripada sisi tapak. Daripada situ kita dapati nilai y mesti lebih daripada nilai x. Dalam ayat kedua mengatakan jumlah sisi-sisi untuk cuboid ini ialah 52 cm. Okey. So sekarang perhatikan jumlah sisi ialah ialah kita tukarkan lagi tanda sama ya. So jumlah sisi adalah 52 cm. Okey, ini adalah maklumat kedua yang kita perolehi dalam ayat seterusnya. Okey, kita sambung balik ayat. Okey, perhatikan, and the total surface are 80 cm. So perhatikan di sini jumlah, maksud di sini luas permukaan ya, luas permukaan size ya, ataupun luas permukaan tepi dia
adalah 80 cm. So luas permukaan untuk cuboid ini adalah 80 cm. Ini penting. So di sini ayat kedua mengatakan luas permukaan ialah 80 cm persegi. Okey, sekarang ialah luas permukaan ialah 80 cm persegi ataupun 80 cm square. Okey, so ini adalah apa yang kita perolehi setakat ayat yang kita baca. Okey, so ayat pertama mengatakan bentuknya ialah cuboid. Mengapa bentuk itu sangat penting? Bentuk itu sangat penting sebabkan apabila melibatkan penyelesaian kita perlukan formula. Sebab daripada formula kita akan hasilkan persamaan. Apabila kita menyelesaikan persamaan itu, baru kita boleh tentukan nilai pemboleh ubah yang kita nak cari. Okey, so cuboid, ya, bentuk. Kedua adalah diberitahu bahawa tinggi cuboid itu adalah lebih besar daripada panjang sisi, iaitu panjang tapak sisi dia. So dari situ kita dapati nilai pemboleh ubah Y mestilah lebih daripada nilai pemboleh ubah X. Okey, itu maklumat kedua. Maklumat ketiga ialah mengatakan bahawa jumlah sisi-sisi cuboid ini ialah 52 cm. Yang seterusnya dia adalah diberitahu bahawa jumlah permukaan untuk cuboid ini adalah 80 cm square ataupun cm persegi. So ini adalah maklumat-maklumat yang kita sudah senaraikan. So sebab itu cikgu kata semasa menyelesaikan soalan masalah ini, bukan baca ayat tanpa beri tumpuan. Sebab dalam setiap ayat semua maklumat yang diperlukan akan diberikan. So bila murid-murid baca ayat itu, beri tumpuan dan ambil, catatkan maklumat-maklumat yang boleh bantu anda menyelesaikan soalan. So cikgu baca soalan itu, daripada setiap ayat cikgu berikan tumpuan. Daripada tumpuan yang cikgu berikan, cikgu dapat mengumpulkan maklumat-maklumat yang boleh bantu untuk menyelesaikan soalan. Okey, sekarang ayat seterusnya. So ayat seterusnya perhatikan, find the volume of cuboid. So soalan di sini ialah kan cikgu awal kata tadi, mengapa bentuk ini sangat penting? Mengapa bentuk ini sangat penting? Sebab sebab bentuk itu akan memberikan formula. So di sini perhatikan soalannya ialah untuk menentukan isi padu. So isi padu, kalau kita nak tentukan isi padu, maka formula perlu diberikan. So kalau kita tidak tahu apakah bentuk yang terlibat dalam soalan itu, maka kita tidak tahu formula mana yang kita akan gunakan untuk menentukan volume. So sebab itu pastikan apabila baca soalan masalah ini, sangat penting itu semua maklumat yang diberi itu perlu diberi perhatian. Jangan baca ayat-ayat sambil lewat. Okey? Pastikan setiap ayat itu diberi tumpuan. Jika ada maklumat diberikan, catatkan. So sekarang soalannya ialah, ya, tentukan volume. So apabila kita nak tentukan isi padu cuboid ini, so cuboid, ya, untuk cuboid volumenya pastikan. So sekarang soalan kata cari isi padu. Okey, so isi padu berapa? So bentuk adalah cuboid. So kita tahu untuk menentukan isi padu ini kita perlukan formula. So isi padu volume untuk, ya, bentuk cuboid ialah, ya, kita dapati panjang kali lebar kali tinggi. So kita perlukan panjang, lebar dan tinggi. Iaitu panjangnya, perhatikan, iaitu panjang adalah X, lebar X, sebab perhatikan di sini
Ya, X dan X, panjang X, lebar X, dan tingginya adalah Y. So, darat dengan Y. So, volume adalah X square Y. So, dari sini kita dapati untuk menentukan isi padu untuk cuboid ini, maka nilai X dan Y perlu ditentukan. Boleh? Okay, bagaimana kita nak tentukan nilai X dan Y? Kan dah belajar, ini adalah tajuk melibatkan persamaan serentak dua pemboleh ubah. So, apa yang murid-murid belajar semasa awal tajuk ini ialah untuk nak selesaikan satu soalan melibatkan persamaan serentak dua pemboleh ubah, maka dua persamaan perlu diberikan, ataupun soalan itu akan diberikan dua persamaan. Satunya ialah persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear. Dan pelajar-pelajar akan menggantikan persamaan linear itu ke dalam persamaan bukan linear untuk menentukan nilai X dan Y yang terlibat dalam soalan berkenaan. Tapi di sini, kita dah tahu soalan ini perlu diselesaikan dengan menggunakan persamaan serentak dua pemboleh ubah. Masalah di sini, cikgu kata, setiap masalah yang cikgu pilih bincang bersama murid, bukan dalam video ini, dalam video-video sebelum, bila berkenaan dengan soalan masalah. Setiap soalan masalah, perhatikan bahawa tidak disertakan dengan dua persamaan yang diperlukan untuk menentukan nilai X dan Y yang terlibat dalam soalan berkenaan. So, itu adalah jenis soalan jika melibatkan soalan masalah berkaitan dengan persamaan serentak dua pemboleh ubah. So, di sini pun sama juga. So, apa anda perlu sekarang ialah murid-murid perlu hasilkan dua persamaan yang diperlukan untuk penyelesaian soalan ini. Satunya ialah persamaan linear melibatkan X dan Y, dan satu lagi ialah persamaan bukan linear melibatkan X dan Y. So, dari mana kita dapat ini? Sebab itu, cikgu kata semuanya akan diberikan, tapi masalah sekarang bukan diberikan secara direct, terus terang. Tidak. Ia diselipkan dalam bentuk ayat. Diselipkan dalam bentuk ayat, dimasukkan dalam bentuk ayat. Kalau murid-murid gagal baca dan faham kandungan ayat itu, di sini murid-murid akan menghadapi masalah untuk menghasilkan persamaan-persamaan yang dikehendaki. Sebab itu cikgu awal-awal lagi nasihatkan baca ayat dalam soalan ini dan pastikan apakah maklumat-maklumat. So, apabila cikgu baca dan didapati tengok berapa banyak maklumat yang cikgu kumpulkan yang boleh bantu menyelesaikan soalan ini. Cikgu ulang balik. Pertama, Y mesti lebih besar daripada X. So, selepas selesaikan soalan ini, murid-murid akan dapat nilai X dan nilai Y. Di sini tak pasti berapa nilai X, tak pasti berapa nilai Y, tapi daripada pengalaman melibatkan soalan persamaan serentak dua pemboleh ubah, semestinya ada 2X dan 2Y. Itu adalah daripada pengalaman murid-murid dalam menyelesaikan soalan-soalan persamaan serentak dua pemboleh ubah. So, maksud di sini mungkin kita akan dapat 2 nilai X dan 2 nilai Y. So, dari situ kita perlu ambil nilai Y yang memenuhi syarat ini, begitu juga nilai X. Okey, seterusnya perhatikan jumlah sisi 52 cm. Lagi satu, luas permukaan cuboid adalah 80 cm persegi. Okey, akhir sekali, ini dia. Bahagian ini adalah bahagian penyelesaian. So, dua ini, yang pertama dan kedua ini adalah ayat-ayat yang akan bantu anda menghasilkan persamaan yang dikehendaki. Sebab itu cikgu nasihatkan anda perlu latih lebih banyak soalan masalah, untuk belajar cara penyelesaian ataupun ayat mana akan bantu anda menyelesaikan soalan. Kita teruskan penyelesaiannya.
Okey, sudah faham ya? So di sini sekiranya murid-murid nak tentukan volume untuk ataupun isi padu untuk cuboid ini, anda perlu tahu X dan Y dan gunakan ini untuk mendapatkan nilai dia. Boleh? Okey, sekarang cikgu salin yang ini, iaitu V, iaitu isi padu bersamaan dengan X kuasa 2 Y. Perhatikan di sini ya, bagaimana cikgu perolehi? Ya, cikgu dah bincangkan dengan jelas. Boleh? Okey, cikgu padamkan semua. Okey, kita mula satu persatu. Apa yang kita nak mula sekarang adalah, okey, apa yang kita nak buat sekarang ialah menghasilkan persamaan. So di sini seperti yang sedia maklum, ada dua maklumat. Maklumat pertama ialah jumlah sisi sama dengan 52. Siap. Okey, so sekarang perhatikan kita ada sisi Y 1, 2, 3, 4. Ya, iaitu sisi ini Y, yang ini pun Y, yang ini pun Y, yang ini pun Y. So sini ada Y, ada 4Y. So daripada ayat pertama ya, ini adalah persamaan yang kita akan hasilkan daripada ayat pertama. So jumlah sisi, so ada 4 sisi Y. Okey, yang itu adalah pertama. Okey, jumlah maksud tambah. Okey, sekarang perhatikan sisi yang bernilai X pula. Okey, so di sini yang ini X, yang ini X, yang ini X, yang ini X. So sudah ada 4X. Boleh? Okey, kita sambung. Okey, kita ada 4X. Jumlah tambah. Okey. So sekarang sisi ini cikgu dah ambil kira. Sisi ini semua cikgu dah ambil kira. Tinggal yang tapak dia. So tapak ya, yang ini X, yang ini X, yang ini X, yang ini X. So ada 4 sisi, setiap satu adalah nilainya X. So ada 4X. So kita tambah 4X, iaitu apabila kita tambah semua nilai sisi-sisi ini, nilainya adalah 52. Okey, so sekarang perhatikan bagaimana ayat yang diberikan itu kita gunakan, kita tukar ia menjadi satu persamaan. Belum lengkap lagi sebab kita ada sebutan serupa X. Okey, kita selesaikan. So yang ini adalah 4Y tambah, perhatikan 8X sama dengan 52. Boleh? Okey, kita ringkaskan sebab ada 4, 8 dan 52. Okey, cuba kita bahagi dengan 4 setiap satu. Kita bahagi dengan 4. Okey, so bahagi 4, yang ini akan jadi Y tambah. Okey, perhatikan di sini. Ya, kita ada 8X, so 8 bahagi 4 kita ada 2X. Okey, so sekarang 52. Okey, bahagi dengan 4, 1, 4, so 12. So kita ada 1, 2, so 3. So kita ada 13. Okey, perhatikan di sini. Kita ada, selepas cikgu dah ringkaskan, so kita ada Y tambah 2X sama dengan 13. Okey? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, so sekarang perhatikan daripada ayat pertama kita hasilkan satu persamaan dan bentuk persamaan yang kita hasilkan ialah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, anda boleh kekalkan di peringkat ini iaitu 4Y tambah 8X sama dengan 52. Boleh dikekalkan. Kan cikgu dah kata dalam memilih persamaan untuk digantikan. Okey? So di banyak tempat cikgu nasihatkan cuba ringkaskan nilai nombor yang terlibat dalam persamaan itu kalau boleh. Cikgu kata kalau boleh. So di sini cikgu dapati ada 4, 8 dan 52. So yang ini boleh diringkaskan. Bagaimana dengan bahagikan dengan 4? So mengapa cikgu perlu buat begini? Kan cikgu dah nasihat tadi. Apabila kita gantikan ke dalam persamaan, jangan cuba hasilkan satu persamaan baru yang bentuknya rumit. So itu banyak kali cikgu dah nasihatkan. So sebab itu dia di mana ada peluang, kita ringkaskan nombor-nombor nilai-nilai dia supaya persamaan yang dihasilkan itu tidak rumit. Okey, sekarang perhatikan
daripada ayat pertama, cikgu hasilkan satu persamaan. So dari sini kita boleh dapati Y adalah 13 tolak 2X. Y adalah 13 tambah pindah jadi tolak. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini sebab kita dah guna pakai ayat pertama. Okey, so daripada ayat pertama, inilah persamaan yang kita dapati. So apa yang kita nak lakukan ialah persamaan pertama adalah perhatikan Y tambah 2X sama dengan 13. Dari sini apa yang kita lakukan? Ya, kita pilih Y dan kita akan gantikan dalam persamaan seterusnya. Ya, kita akan gantikan ini ke dalam persamaan 2 yang kita akan hasilkan. Okey, boleh? Okey, so cikgu padam supaya kita boleh hasilkan persamaan kedua. Okey, sekarang perhatikan luas permukaan. So, luas permukaan ialah 80. So, di sini perhatikan cikgu ambil luas ini. Cikgu lurikkan ya. Okay. So, maksudnya di sini yang atas luas dan tapak bawah adalah sama. So, luas di sini, perhatikan di sini yaitu atas dan bawah ya. So, luas permukaan adalah X darab X menjadi, ya, X darab X adalah X kuasa 2. So, kita ada 2. So, menjadi 2X kuasa 2. So, sekarang, pertama ialah 2X kuasa 2. Tambah, ya, luas jumlah permukaan. Boleh? Okey, sekarang, cikgu pilih yang ini pula. Okey, so maksudnya satu lagi adalah di sini. Boleh? Okey. Sekarang perhatikan luas ini pula. Okey. So luas ini adalah perhatikan. Okey. Yang ini kan X. Okey, so darab kita dapat XY. So XY di sini, satu di sini, sebelah satu. So kita ada 2XY. So kita ada 2XY tambah. Boleh? Okey, seterusnya perhatikan yang ini. Depan ya. Okey, depan dan belakang. Depan dan belakang. Yang ini adalah Y dan yang ini adalah X. Okey, yang ini adalah X. Boleh? So maka depan dan belakang luasnya adalah Y darab X. Ya, kita ada XY. Depan satu, belakang satu. So kita ada 2 lagi XY. So di sini 2XY sama dengan 80. Okey, perhatikan di sini. Daripada ya maklumat yang kita kumpul ambil daripada ayat soalan itu, kita berjaya menghasilkan satu lagi persamaan. Perhatikan di sini, sudah ada kuasa 2. Bila nampak kuasa 2 pada pemboleh ubah, ertilah bahawa persamaan yang dihasilkan ini ialah persamaan kuadratik. Semestinya soalan ini pada peringkat awal akan melibatkan penyelesaian soalan kuadratik, iaitu X kuasa 2. Perhatikan X kuasa 2. So, pastinya apabila kita selesaikan ataupun simplify, permudahkan persamaan ini, kita akan perolehi satu persamaan bukan linear, dan bukan linear di sini ialah ya persamaan kuadratik. Okey, kita selesaikan ya. Bukan selesaikan, kita ringkaskan ya. Okey, so kita ada sebutan serupa. So 2X kuasa 2. Okey, so tambah, perhatikan di sini kita ada 24XY sama dengan 80. Okey, perhatikan di sini ya. So 2X tambah 2XY tambah 2XY, 4XY sama dengan 80. Akan cikgu dah nasihat tadi, kalau perhatikan nombor 2, 4 dan 80. Kalau ya boleh diringkaskan, cuba ringkaskan. So di sini nombor yang terlibat ialah dia nombor yang boleh dibagi dengan 2. So cikgu ringkaskan, bahagi dengan 2. So kita dapati X kuasa 2 tambah 2XY sama bahagi 2. So kita akan dapat 40. Okey, perhatikan sekarang. Okey, ini adalah persamaan yang kita perolehi daripada maklumat yang kita ambil daripada soalan tadi, iaitu luas permukaan, jumlah luas permukaan bagi cuboid yang diberikan adalah
80 cm persegi. So sekarang ya, bahagian awal penyelesaian soalan ini ialah ya, bagaimana murid akan faham kandungan yang diberikan dalam soalan ini dalam membentuk dua persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan soalan berkenaan. So di sini tidak diberikan. Biasanya kalau melibatkan persamaan serentak dua pemboleh ubah, mesti dua persamaan diberikan, satu linear, satu adalah persamaan linear, satu lagi persamaan bukan linear. So cabaran di sini bentuk masalah adalah ya, yang diperlukan tidak diberikan, tapi murid perlu berusaha sendiri untuk menghasilkan dua persamaan yang dikendaki itu daripada maklumat-maklumat yang diberikan berkaitan dengan soalan. So daripada maklumat kita berjaya hasilkan dua persamaan. Okey, sekarang kita gunakan persamaan itu. Okey, cikgu padamkan. Okey, perhatikan sekarang. Ya. Cikgu pindahkan yang ini, iaitu x kuasa 2 tambah 2xy sama dengan 40. Okey, ini adalah persamaan kedua. Yang ini adalah persamaan pertama. Apa yang kita nak lakukan sekarang? Seperti biasa cara penggantian. Kita akan gantikan persamaan satu itu ke dalam persamaan kedua. So kerap kali cikgu ulang, apabila nak ganti itu, cuba elakkan daripada menghasilkan satu persamaan baru bentuknya adalah rumit. Nasihat cikgu dalam cara penggantian, apabila mengganti satu pemboleh ubah, kita akan hasilkan satu persamaan baru, tapi cuba elakkan supaya persamaan baru yang dihasilkan itu adalah tidak dalam bentuk rumit. Okey, sekarang cikgu teruskan. Okey, so kita gantikan semua nilai itu. Okey, perhatikan di sini cikgu pindahkannya. So sekarang x kuasa 2, perhatikan, tambah 2x dalam kurungan adalah 13 tolak 2x sama dengan 40. Perhatikan ya. Okey, so di sini perhatikan, so kita perolehi yang ini adalah ya x kuasa 2. X kuasa 2 tambah darab kita dapat 26x. Okey, kemudian perhatikan di sini kita ada tolak 4x kuasa 2 sama dengan 40. Okey, perhatikan di sini. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan. Sekarang daripada sini kita dapati ya, kita tolak di sini, kita akan ada 26x ya, x tolak 4 ya, x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 sama dengan 40. Okey, perhatikan. So, apa yang kita hasilkan sekarang ialah satu persamaan kuadratik. Bagaimana tahu kita ianya adalah persamaan kuadratik? Perhatikan kuasa 2 yang ada pada pemboleh ubah x ini. So, apabila pemboleh ubah x ini berkuasa 2, maksudnya ia adalah ya, persamaan kuadratik. So apabila nak selesaikan persamaan kuadratik itu, semestinya persamaan yang kita hasilkan itu mestilah dalam bentuk ya general form, bentuk A. Bagaimana bentuk A? Ya, ax square tambah bx tambah c sama dengan kosong. So sekarang kita susun. Ya, di sini pun kerap kali cikgu ulang, kalau boleh A iaitu berkali x kuasa 2, kalau boleh jadikan positif. So setiap kali ini adalah langkah-langkah yang cikgu biasa amalkan. Mengapa? Bukanlah mudahkan, tapi jaga-jaga supaya kesilapan, peluang untuk melakukan kesalahan itu boleh dikurangkan. Elakkan daripada melakukan kesalahan. Ini adalah langkah-langkah yang sentiasa cikgu beri perhatian dalam setiap kali cikgu menyelesaikan soalan-soalan melibatkan persamaan. So cikgu pindahkan di sini, so tolak jadi tambah 3 kuasa 2. Cikgu pindahkan, so yang ini akan jadi tolak 26x tambah 40 sama dengan kosong. So perhatikan sekarang, inilah persamaan kuadratik
yang berada dalam bentuk ataupun general form. So kita sudah berjaya menghasilkan satu persamaan kuadratik dalam bentuk So langkah seterusnya ya, gunakanlah nilai-nilai A, B dan C. Gantikan dalam kalkulator dan tentukan apakah nilai-nilai X. Kan tahu kan murid-murid? Ya, so kita dah berjaya dapat nilai A 3, B ialah negatif 26 dan C ialah 40. Digantikan ya dalam sistem yang ada dalam kalkulator penyelesaian persamaan kuadratik itu. Apabila digantikan akan peroleh nilai X. Langkah seterusnya adalah cikgu padamkannya. So kita berjaya hasilkan. So sekarang cikgu salin bentuk A-nya 3x kuasa 2 tolak 26x tambah 40 sama dengan kosong. Boleh? Sekarang cikgu padamkan ini. Sekarang seperti yang cikgu maksudkan, apabila anda masukkan nilai A, B dan C ke dalam kalkulator, kalkulator akan menunjukkan dua nilai X. Ya, dua nilai X. Daripada situ, jangan ambil nilai X saja, tapi cara penyelesaian itu masih perlu ditunjukkan. Walaupun murid-murid sudah dapat nilai X daripada kalkulator, tapi jangan abaikan penyelesaian. Langkah penyelesaian bagi persamaan kuadratik itu perlu ditunjukkan. Boleh? Pastikan ya. So dari sini kita dapati ianya adalah pertama. So kita ada 3x. Di sini x sama dengan kosong. So 3x square. So di sini kita akan dapat 40. So di sini tolak 2. So perhatikan ya, ini semua cikgu tak guna kalkulator, tapi bila murid guna kalkulator tak buat panjang macam ini ya. So selepas yang cikgu kata langkah ini, walaupun kalkulator akan menunjukkan x adalah 20/3 dan satu lagi x adalah 2, kalkulator akan tunjukkan begini. Tapi jangan terus ambil kemudian selesaikan soalan, tidak. Perlu langkah kerja itu perlu ditunjukkan, sebab ini adalah soalan melibatkan kertas 2. So apabila kertas 2 markanya adalah tinggi, maka untuk satu-satu soalan adalah banyak. So sekiranya gagal menunjukkan langkah-langkah yang sepatutnya yang akan menyumbangkan markah, so anda akan kehilangan markah. So sebab itu langkah itu perlu ditunjukkan. So sekarang kita dapati bahawa dari sini kita ada dua penyelesaian. Satu ialah 3x tolak 20 sama dengan kosong. So 3x sama dengan 20. X adalah 20 bahagi dengan 3. Ini satu nilai x. Satu lagi ialah x tolak 2 sama dengan kosong. So x adalah 2. So dari sini kita dapati dua nilai. Perhatikan di sini. Satu nilai x adalah 20/3 dan satu nilai adalah 2. Sekarang apa yang kita akan lakukan? Ya, kita akan gantikan ke dalam persamaan yang kita ganti tadi awal tadi untuk mendapatkan nilai y. Boleh? Sekarang cikgu padamkan yang ini pula. Sekarang cikgu nak tentukan nilai-nilai x pun. So x pertama ialah 20/3. So perhatikan di sini x pertama ialah 20/3. Sekarang cikgu satu lagi x adalah 2. Boleh? So cikgu padamkan yang ini. Kita mulakan nak cari ya, apabila x 20/3 apakah y? So y sama dengan 13 tolak 2x daripada sini ya, yang pertama awal ya. So adalah 13 tolak 2, perhatikan di sini 20/3. So dari sini kita dapati bahawa y-nya adalah kita perhatikan di sini 13 tolak 40/3. So di sini kita akan dapat 39. So di sini ada 40. So kita dapat negatif 1/3. So ini adalah nilai untuk y. Apabila x sama dengan 20/3, y adalah negatif 1/3.
So kita dah peroleh. So cikgu salin di sini apabila X adalah 20/3, Y adalah negatif 1/3. Okey, sekarang cuba pula kita dapatkan untuk X. Okey, so cikgu padamkan ini. Okey, kita teruskan untuk X pula. So Y sama dengan 13 tolak 2X. X berapa di sini sekarang? 2. So di sini adalah 13 tolak 2 iaitu 13 tolak 4, iaitu nilainya adalah 9. So sekarang perhatikan ya. So apabila X adalah 2, Y adalah 9. Okey, sekarang perhatikan kita dah dapat dua pasang jawapan. Okey, dua pasang. Okey. So cikgu padamkan ini. Okey, so sekarang bahagian pertama penyelesaian sudah diselesaikan. Apakah bahagian pertama penyelesaian? Ya, menghasilkan dua persamaan. Satu ialah persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear. Okey, itu adalah bahagian penyelesaian pertama berjaya kita hasilkan. Apakah penyelesaian kedua? Okey, penyelesaian kedua ialah persamaan linear itu akan digantikan ke dalam persamaan bukan linear untuk menentukan pemboleh ubah, salah satu pemboleh ubah. So di sini kita gantikan Y ke dalam sebutan. Persamaan kedua itu kita menghasilkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. So kita dapati 2X, 1X adalah 20/3 dan satu lagi ialah 2. Okey, bahagian seterusnya, penyelesaian seterusnya ialah kita gantikan X, kita peroleh apabila X diganti dengan 20/3, kita dapati X ialah negatif 1/3. Okey, apabila X digantikan dengan 2, Y adalah 9. Okey, so di sini bahagian pertama dan kedua kita dah selesaikan. Okey, sekarang tinggal penyelesaian pada penghujung, iaitu penghujungnya ialah menentukan isi pada volume untuk cuboid ini. So untuk menentukan volume, kan cikgu dah kata, okey, untuk menentukan volume, ya, ia adalah X kuasa 2 darab Y. Bagaimana you akan dapat X kuasa 2 Y ini? Cikgu dah tunjukkan, iaitu dengan menggunakan formula tadi, iaitu untuk cuboid volumenya adalah ya panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ya panjang X apa ya, lebar pun X, darab dengan tinggi adalah Y. So dari sini kita dapati X kuasa 2 Y. Cikgu ulang balik. So sekarang dengan menggantikan nilai X dan Y, kita dapat peroleh nilai untuk isi padu. Tapi kita ada 2X 2Y, pasangan mana kita nak gunakan? Itu penting. Sekarang anda perlu ya. Sekarang sampailah masa kita guna pakai yang ini. Boleh? Sekarang perhatikan ya, cikgu bincangkan bahagian ini pula. Okey, perhatikan di sini. Okey, pasangan pertama X adalah 20/3, Y adalah negatif 1/3. Syarat kata Y mesti lebih daripada X. Okey, perhatikan di sini Y adalah negatif. Dan biasanya panjang tidak boleh negatif. Panjang Y kan tinggi di sini, Y kan tinggi. Mana boleh satu ukuran panjang itu dalam bacaan negatif? Tak logik kan? So dari situ satu, kedua daripada syarat soalan ini Y mesti lebih daripada. So di sini perhatikan yang ini negatif, yang ini positif. So positif mesti lebih daripada negatif. Bukan itu. Yang penting itu bukan disebabkan yang ini. Tidak. Penting adalah suatu nilai panjang tidak boleh dalam negatif. Itu penting. Satu, panjang. Ya, tak kira tinggi, lebar. Okey, tak kira. Okey, melibatkan ukuran panjang. Ya, nilainya mestilah positif. Okey, bukan disebabkan yang ini ya, bukan. Okey, tapi ini pun kita boleh guna pakai, tapi untuk soalan ini saja. Okey, tapi secara amnya panjang, tinggi, lebar semestinya sentiasa positif. Okey, so maksudnya pasangan pertama gagal.
Boleh? So sekarang kita ada satu lagi pasangan. Okey, kita ambil pasangan kedua dan cuba tengok boleh tak diguna pakai untuk menjawab soalan. Okey, pasangan kedua, X adalah 2, Y adalah 9. So sekarang 9 lebih daripada 2. So Y lebih daripada X. So maksudnya ya, nilai pasangan ini memenuhi syarat yang diberikan dalam soalan. Y mesti lebih daripada 2. Perhatikan di sini. Ya, 9 adalah lebih daripada 2. So Y 9, so Y X 2, so Y lebih daripada 2. So inilah pasangan nombor yang kita akan gunakan untuk menentukan nilai isi padu bagi cuboid yang kita nak hasilkan. Okey, so sekarang kita dah tentukan dan memenuhi syarat tadi. Okey, so sekarang kita dapati nilai X adalah 2, Y adalah 9. Okey, kita gantikan ke dalam formula isi padu tadi, iaitu X kuasa 2Y. So X adalah 2 kuasa 2 darab dengan 9. So kita akan dapat 36 unit adalah sentimeter padu. Okey, so 36 cm cube. Boleh? So ini adalah langkah penyelesaian. Okey, perhatikan mengapa cikgu perlukan masa panjang. Okey, untuk menerangkan soalan ini. Okey, so ya, ini adalah peringkat awal mempelajari soalan. Murid-murid baru mengenal selepas dah pelajari asas penyelesaian persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, so bahagian itu murid dah mahir. Okey, jika diberikan dua persamaan, tahu macam mana nak gunakan cara penggantian untuk menyelesaikan soalan. Tapi untuk menggunakan apa yang belajar dalam menyelesaikan soalan masalah masih awal untuk murid-murid. Sebab itu cikgu perlukan masa yang panjang untuk menjelaskan setiap langkah kerja, terangkan setiap kandungan, bagaimana daripada kandungan itu maklumat diambil, bagaimana maklumat diambil itu akan digunakan dalam menghasilkan persamaan, iaitu dua persamaan yang dikehendaki. Okey, dan lepas tu bagaimana apa yang selepas persamaan yang didapat yang dua itu dihasilkan, bagaimana nak gunakan untuk menentukan pemboleh-pemboleh ubah yang diperlukan untuk penyelesaian seterusnya, dan bagaimana nilai yang didapat itu jika lebih daripada 1, bagaimana kita akan pilih untuk digunakan untuk peringkat seterusnya. Sebab itu cikgu melaungkan masa yang panjang. Okey, so cikgu pasti gunakan ini satu lagi contoh untuk murid-murid belajar bagaimana nak menyelesaikan satu soalan masalah yang menggunakan persamaan serentak dua pemboleh ubah. Okey, nasihat cikgu seperti biasa dalam video-video, jika sesi penerangan itu adalah panjang, jika didapati video itu mengambil masa panjang, so nasihat cikgu kerap kali video ini ialah video berkenaan dengan pelajaran, bukan satu serial, satu cerita. So di sini pelajaran. So apabila nak belajar satu-satu, perlu diberikan tumpuan. Sekiranya sesi panjang, okey, cikgu dah nasihatkan, okey, so ambil masa, berhenti dan tengok segmen dengan segmen-segmen. Okey, boleh bahagikan kepada 3 segmen. Okey, segmen pertama apa? Baca, fahamkan soalan. Okey, kemudian pisahkan, keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan, kumpulkan. Okey, itu segmen pertama. Segmen kedua ialah bagaimana daripada maklumat yang dikumpulkan itu, so maksudnya apabila dah selesai menengok, menonton segmen pertama video ini, ambil break, stop. Okey, ambil rehat sekejap. Okey, sekarang sambung balik segmen kedua. Dalam segmen kedua ini perhatikan bagaimana yang dibelajar sebenar seperti mana belajar dalam tajuk penyelesaian persamaan serentak dua pemboleh ubah dengan cara gantian. Itu segmen kedua. Sekarang selepas ambil rehat, mainkan balik video, tengok segmen kedua itu bagaimana
persamaan linear digantikan ke dalam persamaan bukan linear, seterusnya mendapatkan dua pemboleh ubah. Kemudian gunakan dua pemboleh ubah itu mencari nilai untuk satu lagi pemboleh ubah. Itu segmen kedua. Selepas tengok menonton segmen kedua, okey, berhenti video, ambil rehat. Okey, sekarang segmen ketiga ialah memilih nilai-nilai pemboleh ubah yang didapati tadi daripada segmen kedua penyelesaian tadi. Bagaimana digunakan untuk menjawab soalan, iaitu menjawab soalan adalah segmen yang terakhir. So di segmen terakhir itu akan jelaskan. So apabila anda bahagikan tontonan video ini kepada 3 segmen, iaitu segmen pertama, segmen kedua dan segmen ketiga, jangan tengok dalam 3 segmen ini dalam sekaligus. Bila you tengok sekaligus, kalau panjang, yes. So cikgu nasihatkan pecahkan kepada 3 segmen. Okey, segmen pertama tengok, faham, berhenti, rehat. Mainkan segmen kedua, tengok, faham, berhenti, rehat, dan akhiri dengan segmen ketiga. So ini adalah bagaimana sepatutnya video yang berkaitan dengan pelajaran itu diguna pakai dalam mengulang kaji pelajaran. Okey, nasihat saja. So seperti biasa, berikan thumbs up sekiranya apa yang cikgu kongsi bersama murid adalah memberi apa yang diperlukan ataupun murid-murid dapat memahami cara penyelesaian ini dengan berkesan. So thumbs up. Letakkan ruang komen, di ruang komen letakkan komen-komen anda supaya mengapa video ini sesuai menjadi pilihan murid untuk pelajar-pelajar pelajari matematik tambahan. Jangan lupa penting ni, iaitu tekan bell button ataupun butang loceng supaya murid-murid akan dapat notifikasi daripada YouTube berkenaan dengan video-video cikgu yang lain berkaitan dengan matematik tambahan. Okey, seperti biasa. Thank you.